teruskan lagi pertandingan akhir pidato rukun negara peringkat kebangsaan Piala Pusingan Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Melaka bagi tahun 2023 dengan peserta yang ketiga, Nur Ain Alia Zara binti Abdullah dan Azwa Atirah binti Safirul Mazlan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sains Muzaffar Shah Melaka. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekalung apresiasi buat nakhoda pengantar majlis, kombinasi kehakiman intelektual penuh berintegriti, seterusnya para pendengar penuh berhemah tonggak negara. Sungguh hairan melihat setiap hari manusia menyisir rambutnya tetapi tidak pernah menyisir otaknya, memperkemas dadanya tetapi tidak pernah menyucikan hatinya, menggilap kasutnya tetapi tidak akalnya. Walhal rukun yang sepatutnya menjadi tonggak terbinasa di kebodohan sendiri, diratah rakus duniawi. Semakin lama dibiarkan, semakin runtuh rakyat bangsa, semakin kelam masa depan negara. Atas pedoman yang sama, kami bawakan kepada semua rukun negara panduan kita, tunjang asas keamanan negara. Orang kata, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, saya akan menerangkan terlebih dahulu rukun negara secara dasarnya. Rukun yang secara konseptualnya didefinisikan sebagai tiang, dasar dan sendi. Negara pula merujuk kepada masyarakat yang berada di bawah naungan kerajaan tertentu. Komprehensifnya di sini, rukun negara merupakan ideologi kebangsaan yang dirangka oleh Majlis Gerakan Negara, berpaksikan perpaduan, bertunjangkan kesepakatan. Seperti kata, ibarat telur sesangka, pecah sebiji, pecah semua. Warga Dewan bervisi, hayatilah tutusan minda kurniaan Allah, pragmati pertama, kepercayaan kepada Tuhan, tunjang keutuhan bangsa. Hadirin, semestinya kehidupan setiap manusia perlu berpaksikan kepercayaan kepada Tuhan. Namun, dewasa ini masih adakah di antara kita yang mengamalkan cara hidup berpaksikan rukun yang pertama? Hari ini, negara kita digemparkan dengan kelalaian manusia domba. Hidupnya seolah-olah tiada panduan dan kepercayaan kepada Yang Esa. Misalnya, isu terkini di mana kebadapan bangsa luar yang menganjurkan konsep LGBT dan melakukan perbuatan menjijikkan di negara kita. Lihatlah, saksikanlah betapa pendek dan sentingnya akal mereka. Ingat pesan Bunda. Andai terputus hubungan dengan Tuhan, hidup manusia pasti kosong walau dunia dalam genggaman. Hadirin, jangan sampai bumi kita dilaknat, dihapus ranap seperti mana dalam kisah kaum Nabi Lut yang rakyatnya terbujur lena, hilang dari kota. Sidang hadirin bervisi. Rukun negara kedua termaktub dalam kesetiaan kepada raja dan negara, sumpah mati rakyat jelata. Apa yang digembar-gemburkan sekarang ini cukup meruntunkan jiwa kami. Baru-baru ini, isu ketaatan kepada Sultan menjadi hangat semula di media sosial. Terdapat beberapa individu yang disiasat oleh pihak polis kerana kenyataan mereka dilihat merendah-rendahkan institusi beraja yang terhormat. Mana perginya sifat hang tuah dalam diri masyarakatnya setianya hanya kepada Sultan Melaka. Taat setia yang meniti, bukan sekadar ikrar, bukan sekadar janji, tetapi sebagai sumpah mati. Saudara, cuba sejenak kita hayati apa yang telah berlaku dalam negara ini, lalu kita kaitkan dengan prinsip rukun negara yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Tidakkah kita tertanya bagaimana parlimen sepatutnya menjadi tampuk negara, menjadi asbab sumbingnya organisasi kerajaan? Di parlimen yang menjadi tampuk pimpinan yang tidak diiktiraf, daulat sultan ditindas, ketinggian darjat pemimpin dihempas, konsep dirgahayu tuanku
semakin lemas. Di kala ini, saya bersyukur merdeka masih ada walau pada nama. Hadirin, prinsip rukun negara keempat kita teliti, kedaulatan undang-undang dipelihara, kunci negara sejahtera. Pramodia Anantatawer, penulis terkenal di Indonesia, dalam nukilannya The Wisdom of Pramodia Anantatawer menegaskan, tiada sesiapa pun yang lebih tinggi kedudukannya daripada undang-undang. Mari kita mengambil iktibar peristiwa pertumpahan darah di dataran Tiananmen, China pada 4 Jun 1989. Perhimpunan yang sepatutnya menjadi menuntut keamanan dan demokrasi rakyat China telah menjadi rusuhan yang membabitkan nyawa. Intipatinya di sini, apabila kedaulatan dipijak, undang-undang dicabul, maka hilanglah keamanan lantas. Kejahatan bermaharajalela. Hadirin yang dihormati, dalam menelusuri prinsip terakhir rukun negara, tak salah kalau saya kata anak bangsa semakin leka, semakin lama semakin alpa. Kesopanan diamal di mamah tak bersisa, kesusilaan yang dijaga di ratas serakusnya. Hadirin, cuba sejenak kita hayati apa yang telah berlaku dalam negara ini. Lalu kita kaitkan dengan intipati rukun negara yang terakhir. Hadirin dihormati, konklusinya, prinsip terakhir rukun negara kita teliti, kedaulatan undang-undang dipelihara, kunci negara sejahtera. Hadirin, konklusinya, 5 prinsip terakhir kita pahat dalam hati, kita sanjung dalam diri, sama-sama kita implementasi, perjuangkan solidariti, berkualiti dan beridentiti. Kita ingat prinsip ini sehingga titik akhir nafas kita di bumi. Akhir kalam, cuba kita bayang, kita fikir sedalamnya, apa yang akan terjadi sekiranya kelima-lima prinsip ini tidak wujud. Apakah kita masih bersenda, bergelas akan keluarga bahagia pada hari ini? Tepuk dada, jangan tanya selera, tanya diri sendiri. Pidato kali ini kami akhiri dengan kiriman penuh kasih, rukun negara panduan kita, tunjang asas keamanan negara. Sekian, terima kasih.